Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Alright, we start with kita Al-Fatihah. Tak boleh. Mana lagi yang lain? Kejap, satu lagi. Ini. Pusaka abadi nan jaya. Adik, semangat ada pergi sekolahnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mantap, Bila. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nanti kalau kita mau pergi, sama bang aja lagi. Oke? Tos dulu. Sungguh indah tanah air kita, tiada Bisa. bandingnya di dunia. Naik cepat. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat Okay, so cakap seorang-seorang tadi. Okay, so kalau awak tengok ni apa yang Mary nak share ni sebenarnya kat caption ni. Okay, awak baca ni, dia kata semoga kita yang menonton ini memahami betapa pentingnya dan berharganya pendidikan itu untuk masa depan bangsa. Yang ni ada dekat Board Gini Indonesia rasanya. So, Mary share ni sebab nak tunjukkan bahawa awak betapa education is very important. You know.
kalau tengok kat video ni, tengok tangan tak pakai kasutnya dengan baju koyak-koyaknya dia nak pergi belajar. So you are so lucky. You are born in Malaysia, tak ada pun teruk macam ni awak belajar. Jadi sepatutnya awak kena memang kena cemerlang lah. Maksudnya tak ada, patutnya tidak ada alasan untuk tidak berjaya. Itulah saya nak cakap. Memang belajar memang susah. Tapi awak kena overcome lah. Boleh sebenarnya. Dan awak sebenarnya most of you ni ada, apa yang saya tengah ajar ni semua adalah harapan bangsa dan negara. Saya percaya most of you akan jadi orang yang sangat profesional kot. Maksudnya akan jadi doktor, akan jadi engineer. Yang saya tengah ajar ni bukannya akan jadi suka sampah-sampah, yang bukan akan yang jadi, no, bukanlah saya nak cakap saya hina sampah, no, but most of you ni akan jadi orang yang sangat berjaya lah dalam hidup. So please belajar. Kita dah week yang ke 13. So we have another 5 weeks to go. Okay, habis yang itu. Okay, boleh? Awak dengar ke tak dengar ni saya cakap ni? Dengar, madam. Dengar, madam. Siapa yang tak ada ni? Aziz ada Aziz? Aziz tak ada macam sikit sangat lagi ni. Sikit. Tadi macam ramai. 26. Ada dia tak nak menjawab Mr. Aziz. Okey dah. Kita masuk kepada ni. Ni. Okey. So kita dah habis kepada yang double slit. Okey, kita dah habis kepada yang double slit. So yang double slit is about 2 slit lah. Okey, so just recap lah balik apa yang kita dah belajar. So first kali kita masuk kepada hygiene principle. Mana saya punya ni? Kita masuk kepada ni. Nota yang saya bagi ni. Ni. Habis campur semua. Okey, so kita dah masuk kepada hygiene principle. So ada 3 benda yang penting lah dekat situ. Yang pertama, you kena kenal wavefront, secondary wavelet and new wavefront lah. Okay, so pertama sekali kita belajar pasal hygiene. Dia cakap every point on wavefront. So you ada, katalah you ada source. Ni source. Source ni slit 1 lah kan. So dia akan ada wave datang. So bila wave datang, dia akan menjadi wavefront lah. So kita akan start dari sini lah. So ni wavefront ni akan ada point. So dia kata every point on a wavefront can be considered a point source. So point-point ni akan jadi point source lah kepada secondary wavelet. So akan terhasilnya secondary wavelet. So each of source ni akan emit the same velocity of propagation wave. And at time t sampai satu masa, so all ni envelope ni ataupun all new position of new wavefront, which is the surface is tangent, dia 90 degree lah dengan secondary wavelet tu. Itu adalah kita panggil dia new wavefront. So yang warna biru, yang warna hijau ni secondary wavelet. Wavefront tu yang mula-mula tu lah, yang warna merah tadi mula-mula tu kita panggil wavefront. So tiga-tiga ni awak kena faham, maksudnya untuk menghasilkan wavefront, new wavefront, so dia terhasil daripada wavelet, wavelet kecil-kecil. Okay, the next one kita masuk kepada definition coherent. What is coherent source? So coherent source meaning they have same frequency and lambda. So the source is come from with the same frequency and lambda and constant phase different. Meaning there are no phase change lah, fasa dia adalah sama. Dan there are 2 type of coherent source lah, in phase dengan anti-phase. Interfere, what do you mean by interfere? So interfere adalah superposition of 2 or more waves at a point. So dia akan ada 2 jenis gangguan, iaitu constructive atau destructive. So constructive akan menghasilkan bright fringe, destructive akan menghasilkan dark fringe lah. Kalau coherent ni ada 2 lah, in phase dengan anti-phase. Okay, then they need to know about the word diffraction. What is diffraction? Spreading or bending of wave when it's passing through a narrow obstacle. So this is definition lah yang you kena tahu. Okay, so hari tu you dah pergi kepada yang double slit. Just recap back what is yang double slit. So you have to slit lah S1, S2.
D besar ni adalah distance between slit and screen, and then we have small d is the distance between screen and between slit, and then we have YM. So YM ni mesti daripada center lah sampai ke any point lah yang you nak tengok. Okay, so for yang double slit dia adalah in phase. So tengah-tengah dia adalah bright. So there are two formula that you need to know, iaitu formula YM equals to M lambda D over D. Kalau sebab in phase kawan baik dia adalah bright. Sebab tengah dia adalah bright, so kawan baik dia adalah bright. So dia punya formula dia akan ni lah, dia discount. So kalau yang ini dia akan M plus half lambda. Kenapa dia dapat M plus half lambda? Sebab dia kena tambah setengah. Dia kena tambah setengah ni. Sebab M dia start dengan 0. Tapi untuk dark kita terus ambil dia M1. So dia tak ada M0. So maksudnya dia tipu cheating. Dia tipu tu sebanyak setengah. Sebab dia terus M1. Kalau untuk bright dia start dengan M0. So that's why formula dia akan jadi kalau untuk bright dia akan jadi YM equals to M lambda D over D lah. Kalau untuk dark dia akan jadi YM plus half lambda D over D. But formula for delta Y is the different lah. Delta Y tu adalah sebelah-sebelah. Delta Y tu yang sebelah-sebelah punya, iaitu macam ni. So kita ada dark bright. So delta Y adalah yang ni lah. So this is delta Y. So for delta Y both are same. Kenapa sama? So kalau awak tengok dekat sini, yang ni saya buat untuk bright dulu So delta Y mesti bersebelahan. Katakanlah saya ambil untuk yang ke-10 dengan 9. So Y saya ambil untuk bright bright, so maknanya M lambda D over D lah. So M10, 9. So tolak akan dapat lambda D lah, sebab lambda D over D adalah constant. Kenapa constant? Because we are still using the same source, we are still using the same D kecil dengan D besar tak ubah. Cuma yang you ubah adalah, yang you nak ambil adalah dekat fringes number 10 and number 9 for the bright. So you nak ambil yang nombor 10 dengan nombor 9. So you tolak je lah, so you akan dapat formula ni. Okay, sama juga kalau you ambil yang 11 dengan 10, you akan dapat benda yang sama. 100 dengan 99, you akan dapat formula yang sama. So formula ni adalah fix lah untuk consecutive. Because consecutive we are talking about sebelah-sebelah. Okay. The next one adalah dark. Okay, kalau untuk dark, formula dia ada plus half ni. Ni formula dia ada plus half. So we want to do for 10 and 9. So for 10 we need to have to 10 plus half lah. And then for 9 also we need to put plus half. Okay, so what happened? Again, lambda D over D is constant. Lambda D over D adalah constant. So 10.5 minus 9.5. So again you get 1 lah. Sama jugalah. So you akan dapat formula yang sama. So formula dia adalah samalah untuk kedua-duanya. So delta Y is always constant lah. Kalau bersebelahan. Kalau you nak Y 100 tolak 50, no, you tak boleh gunalah formula ni. Guna formula biasa lah. Tolak biasa seperti biasa. Okay, that's why kalau untuk setiap kali they ask you about explanation, kalau PSPM ataupun UPS nanti diminta explanation, please use only this formula. Kita hanya pakai formula ni, kita tak pakai formula YM sebab delta Y ni boleh guna untuk dua-dua. So explanation ataupun dalam UPS ke apa dia tanya, okay, katakanlah soalan tanya, okay, they want to make fringes can be observed lagi clear atau lagi besar. So meaning delta Y dia nak besar. Dia tak akan cakap what distance between consecutive fringes become higher. No. Dia akan cakap dekat screen. Dia tanya, okay, macam mana saya nak dapat fringes dekat screen ni lagi besar, wider. Apa ayat lah dekat yang pasal screen lah, dekat screen. So kita akan guna formula ni lah. Delta Y is increasing. So let's say dia kata you still using the same light. So lambda akan constant lah. So ada dua cara. You increasekan distance between the screen and the slit, or you decrease the distance between slit. So any explanation guna formula ni. Because this formula can do for both. Dan selalunya memang kita tak akan pakai yang YM ni. Kenapa tak pakai yang YM ni? Sebab kalau YM ni you pakai, you nak letak M ni apa? M tu berbeza-beza. So that's why we only use this formula. Kalau nak explanation ke apa ke, saya rasa dekat UPS nanti ada. Dia tanya kalau apa-apa yang berkaitan dengan
Macam mana saya nak apa ayat mungkin lah kat skrin lah. So ada pilihan lah kat sini. Kalau dia kata source boleh berubah, tukarlah with tukar apa ni lambda with higher source. Maksudnya you tukar source dengan higher lambda yang tinggi lah. Faham ke tak faham ni? Diam pula. Boleh tak ni? Boleh madam. Okay. Tuan. Okey, seterusnya kita masuk kepada delta Y semua sama. Delta Y semua sama, tak ada masalah. Okey, ulang baliklah pasal fringes. Okey, kalau 10 bright fringes, ambil je M10. Kalau 10 dark fringes, kena ambil 9 lah. Tak kena minus 1. So maknanya kalau fringes, you kena minus 1 lah fringes. Kalau 10 bright order, ambil je 10. Kalau 10 dark order, ambil je 10. So anything that you order, kena ambil lah yang you order. Contohnya dia nak order nasi ayam. So bagi je nasi ayam. Jangan nak tolak dia punya nasi ayam tu. So mesti ambil order yang betul. Order mesti ambil. Tapi fringes kalau dark minus 1. Sahaja, dark sahaja. Kenapa minus 1? Sebab dia tak start dengan 1. Sebab M tadi start dengan 0 untuk bright. So M untuk dark is 1. Tak adil. So that's why dia kena minus 1 lah untuk fringes. Okey, dah habis kepada yang double slit. Saya masuk kepada single slit. Okey, single slit sama juga, dia adalah in phase. Okey, untuk single slit, the formula is only this. Dan dia formulanya terbalik. Okey, tapi dia bukan M, dia letak N lah. Sebenarnya N tu sama je lah number of order. But the number of order is not start from 0 lah, dia start dengan 1. Dia tak ada 0. Dia start dengan 1, 2, 3. Kenapa ada plus minus? Because kita ada apa, dia pecah 2 lah. So macam ingat tak eksperimen laser tu, laser tu satu cahaya je, and then you masuk diffraction grating, dia akan pecah kepada left and right. So that's why we have plus minus lah. Okay, so kita pergi kepada nota, masuk kepada single slit. Single slit. Okay, single slit. Okay. Apa yang you kena tahu? You kena tahu apa tu diffraction. Ini dah cakap dah tadi dah. UPS tadi kan. Dia adalah spreading or bending of light when passing through an obstacle. So explain with 8 diagram. So you kena tahulah 8 diagram dia bentuk macam mana. And then use formula Yn equals to N lambda D over A untuk dark. Dark selalunya minimum Mesti nampak perkataan minimum tu maksudnya dark lah. Yn equals to M plus half lambda D over A untuk bright. And your M is start from 1, 2, 3. Okay, so what is diffraction grating? Macam saya cakap tadi lah, dia adalah the bending of light as they travel around a obstacle and pass through an aperture or slit comparable to the wavelength of the light wave. Okay, ini adalah example of bending of a plane wave fronts. So, for example, this one obstacle you is very far away, so dia akan actually bentuk macam ni lah petak. Dia tak spherical lagi. Okay, this one also dia bentuk macam ni, dia straight petak lagi. Okay, yang ni when A is more than lambda lah. Okay, this one when A is less or near to lambda, so dia akan jadi bentuk spherical lah. Nampak tak? Ni bentuk bulat lagi. So makin kecil lagi bulat lah. Okay, so ini adalah dia punya ni. Okay, so hari ni kita masuk kepada single slit. Nama pendek dia SS lah, kita panggil dia single slit. Kalau yang double slit, ya YDS. Okay, for single slit, we only have one slit. Nampak tak? Satu je slit we have. And so what happen when the wave is travel? Wave ni adalah light sebenarnya. Light acts seperti wave. So when the light is passing through this obstacle, so what happen? We will have a central maximum. Nampak tak? Besar central maximum dia ni. Okay, then makin lama, makin mengecil. So this is the intensity. What is intensity? Keamatan cahaya lah. Keamatan cahaya dia makin mengecil. Macam kita main torchlight lah. Kan torchlight, pernah tak torchlight? Main torchlight and then you duduk dalam bilik yang gelap. Kat mana yang paling terang? Dekat in the center lah. At the center is paling terang lah. And then makin lama makin malap lah dekat ujung tu.
So ini adalah first maximum, second, makin lama makin malap tu nampak, makin malap. So ini adalah angle, so ini adalah theta 1, daripada center until the first maximum ni kita panggil theta 1, and then kita ada theta ni. Itu adalah theta 1 ni kita panggil dia angle of diffraction. So kalau you nak buat sampai minimum tu, so dia akan dipanggil theta 2 lah, and so on lah. So apa beza first yang double slit dengan single slit? Yang double slit you have two slit, and then the gap antara dia tu adalah sama. Kalau perasan yang double slit, so kalau you tengok yang double slit, nampak tak gap dia ni sama. So dia punya intensity dia, kalau saya boleh lukis, intensity dia akan jadi macam ni. Sama. Intensity dia sama lah sebab dia sama. Ni ni real life punya. Ni gap dia sama. Ni dia punya graf tu makin menurun. So dia makin menurun, tapi menurun dalam keadaan tidaklah sangat. Dia makin menurun tapi dia tak jatuh cepat sangat. Macam tadi cepat jatuh dengan laju lah. Ni. Tu dia tengok intensity dia. Okay, the next one adalah so ini adalah untuk dia find the first minimum. So kalau you tengok dekat sini, gambar. Kalau you tengok dekat sini, this is A. Kita tak panggil D dah tahu. Ni satu slit ni A. Sebelum ni kita panggil D. So now is A lah for single slit. And then we have central maximum, and jarak from here to any ni kita panggil dia YN lah. And D still lagi adalah screen. Dekat slit ni akan ada when the light travel, dia akan passing through this one lah. So ni akan jadi point source. Ni akan jadi point source lah kepada secondary wavelet. So dalam kes ni ada 1, 2, 3 point source. So bila ada 3 point source ni, dia pecah lah. So dia akan pecahkan kepada 2. So that's why dia bahagikan A/2, A/2. So you akan dapat A/2, A/2. So dia akan travel lah, ada 3 yang akan travel. So this one is how they get A sin theta 1 ni. Ini adalah jarak dari sini ke sini theta 1. Jarak ni theta 1, so ini zigzag dia buat. Zigzag theta 1, so dia dapat A. Tak apalah, awak tak faham yang ni pun tak apa. Saya pun tak nak awak faham yang derivation ni sebab tak ada dalam learning outcome derivation. Yang penting awak kena tahu adalah dia punya simbol ni lah, D-A-Y-N. Yang ini kalau dia ambil untuk third minimum. Yang ini adalah untuk second dengan third minimum. Kalau untuk second, dia akan bahagikan kepada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau untuk third, dia akan bagi pada 6. Sebab dia inilah, dia pecah kepada 6 kali. Sebab dia nak dapatkan sampai ke 6 tu. That's why dia pecah sampai dapat. Dia nak sampai ke 3, so dia pecah ke 6. Tak apa, yang ini awak tak payah faham. Tak apa, first strip, second strip. Sebab apa, kita nak lebih kepada dia punya formula lah. So formula general untuk dark fringe akan dapat A sin theta n equals to n lambda lah. So di mana n tu adalah number of order. Ini adalah untuk dark. So untuk dark dia tak perlu tambah half ya. So dia terbalik dengan yang double slit. So formula untuk yn dia adalah m lambda d over A. So di mana for n adalah 1, dia adalah first minimum for fringe atau first order minimum. N2 adalah second order fringe atau second order minimum. N3 adalah third order minimum atau third order minimum. So kalau you tengok sini, dia adalah sama, selari je. So that's why dia tak perlu tambah half lah. So kalau untuk bright pula, kalau untuk dark tadi just divide by 2.
Maksudnya kalau you nak dapat yang first, you akan divide by 2. Kalau you nak dapat yang third, you akan divide by 4. Dia gandaan 2 tu lah. Tapi kalau untuk bright atau untuk maximum bright atau maximum fringe, you kena divide by 3. Dia divide by odd number. Okay, so baru dia akan dapat maximum. Maksudnya bila dia dapat 3 strip, baru dia akan nampak bright, cerah. So that's why dia bagi A over 3 lah. So dari situ nanti, so dia akan cakap bahawa setiap kali untuk dapatkan bright, you have to be odd number. So daripada situ, your A akan jadi A sin theta equals to N plus half lambda. So you akan ada tambah half lah. Sebab dia perlukan odd number lah. Mesti 0.5 macam tu lah. Okay, so dia akan dapat lah, ini masih lagi plus 1. So your Yn akan adalah plus half lambda D over E. So ini adalah untuk bright. Okay, you hanya guna saja. You tak perlu risau pasal formula tu lah. Itu adalah dia punya explanation lah macam mana dia boleh dapat boleh dapat setengah pula dapat setengah tu because dia kena odd number. Sebab bila dia buat eksperimen, bila dia adalah streak tu adalah odd number, baru dia akan dapat bright fringe. Kalau dia adalah divide by 2 only, dia akan dapat dark fringe. Okay. Untuk case single slit, ini sebenarnya tadi saya cakap dia boleh pecah sukati dia lah. Dia nak pecah berapa depend pada apa yang awak nak cari. Kalau you nak cari odd, kalau you nak cari bright, you kena divide by odd number. Kalau you nak cari dark, you akan divide by even number lah. Okay, yang lain. Ini penting jugalah, angular Y. So angular Y central maximum ni sangat famous lah juga soalan ni. Ini adalah angular. Angular adalah theta. Okay, kita tengok balik dekat gambar rajah tadi. So ini adalah theta 1. Daripada center sampai first. Theta 1 daripada center sampai first. Central maximum adalah the whole thing here. So theta tu adalah daripada mana? Dari sini. Inilah theta W. So kalau soalan you minta what is the angular Y, so you kena darab 2 lah. So theta Y adalah 2 theta 1. So cari theta 1 and then darab 2. Sebab central maximum adalah atas dan bawah ni, the whole thing ni. So kalau awak tengok dekat sini formula yang dia bagi, theta Y adalah equals to 2 kali theta 1. So formula dia, theta 1 ni adalah first maximum diffraction angle. So theta 1 akan sama dengan shift sin theta n lambda. Mana dapat formula ni? Sin A sin theta equals to n lambda. So kita nak jadikan theta ni sebagai subjek. So kita n lambda sin theta equals to n lambda over A. So shiftkan theta ni, so you akan dapat n lambda over E. So dapatlah formula ni. Okay, so dia substitute dalam ni. So 2 kali ganda n lambda. So inilah formula yang awak akan pakai kalau dia minta angle of angular Y of the central maximum. Formula tak perlu hafal. Sebenarnya awak kena faham je kalau dia minta angular Y, so dia nak minta theta ni. So saya cari dulu theta 1. So dapatkanlah theta 1. Dapat theta 1 dapat 40 degree. Darab je lah 2. So tak perlu hafal formula ni pun tak payah. Sebab apa? You just kena tahu angular Y tu meaning dia nak atas dan bawah. Bukaan dekat tengah-tengah tu. So itu adalah angular Y lah. Okay. And then kita masuk kepada Y of central maximum. Y of central maximum tu adalah yang Y tadi tu. Ini theta W. Okay. Yang ini adalah W. W tu adalah jarak daripada atas sampai bawah yang dekat center tu lah. Sebelum kepada dark. First minimum dark tu. Okay. So W ni sebenarnya sama dengan 2Y1. Sebab kalau dari center ke sini Y1. So dia 2 kali Y1 lah. So Y1 adalah separation of first minimum and central maximum. So Y1 sama dengan N lambda D over A. N lambda D over A. So W sama dengan N awak 1 lah sebab dia first kan. So dapatlah lambda D over A. So untuk
observation, yang kita akan pakai angle maksimum adalah 90 degree. Kenapa 90 degree? Because you punya bukaan slit macam ni kan. Okay. So you akan ada atas dan bawah. So kita only ambil this one 90 degree. Dari atas sini ke bawah. So that's why dia 90 degree lah, sebab kita hanya ambil bacaan atas saja kan. Selalunya kita ambil atas atau bawah lah. Selalunya kita ambil positif. Yang ni negatif. So that's why it's always 90 degree lah. Okay, kalau dia tanya what is the maximum number order, observe ni salah. Number order, ambil 90 degree. Tapi kalau dia tanya what is the maximum number order can be observed, you kena darab 2. Kenapa kena darab 2? Katakanlah you dapat N 10. Yang you dapat atas 10. So you kena bawa tambah lagi 10. Sebab you boleh tengok atas bawah. So that's why nanti kalau soalan, nanti rasanya dalam ni ada, you dapat 10 tapi bila you kata the number of order can be observed, you kena darab 2. So dapatlah 20. Okay, tapi ini adalah untuk dark. Tapi kalau untuk bright kena tambah 1. Kenapa kena tambah 1? Sebab you kena tambah dengan center lah. Center you adalah bright. So that's why you kena tambah 1. Benda ni sama dengan untuk yang double slit. Okay, saya tunjuklah teruslah. Terus cakap pun bukan pening lah dengar. Benda lah cikgu cakap ni. Okay, macam contoh soalan ni. Saya terus pergi kepada ni. Number of minimum. Minimum tak perlulah tak perlulah tambah 1. Sebab apa? Dia nak dark. So nak dark. Kalau kita tengok jawapan dia terus nanti kita pergi satu-satu tu. Dia letak 90. Kenapa dia letak 90? Sebab dia boleh observe lah 90 kan. Okay, so dia akan dapat A dia ni. Okay, and okay. So dia dapat 23.93. So order ni dia macam manusia, dia tak ada separuh. So ambil the lowest one. So you ambil 23 lah. Okay, maknanya number of fish dekat bahagian atas is 23. But the number of minimum yang you boleh observe, you kena darab 2. Kenapa dia keluar kat sini pula? You kena darab 2. Kenapa darab 2? Sebab kita nak cari up and down, atas dan bawah. Observe yang you boleh nampak kan, you boleh nampak kalau you ingat balik YouTube pasal yang case laser tu kan you boleh nampak kiri dan kanan. You boleh observe kiri dan kanan. Tapi you kira only one side. That's why you put 90 degree. You hanya kira selama ni you kira hanya satu side saja. You tak pernah kira 12 side. So that's why we choose sin A sin theta equals to M lambda ni only for one side. Sama ada atas atau bawah. Usually we take only for positive lah. So that's why your 90 degree ni kena, your theta here should be 90 degree lah. Okay. So you darab 2 kalau dia minta minimum. Minimum is refer to dark fringe. Okay, kalau dia minta for maximum atau bright fringe, you kena 23 times 2 plus 1. So jawapan dia 47. Kenapa we need to plus 1? Because you need to include the central bright. Kena tambah tengah-tengah tu lah. Faham tak ni? Cakap susu tak? Boleh tak ni? Pening kepala ke apa? Ya. Kalau bright memang kena darab 2 lah. Bright ke dark ke darab 2? Yang bright tu. Bright pun kena darab 2. Cuma dia tambah 1 je lah. Yes, kenapa tambah 1? Kenapa kita kena tambah 1 kalau untuk bright? Ya, sebab kita tengok balik ni. Sebab kita hanya ambil yang atas ni sebab kita start dengan N1 tadi tu kan, kita tak kira ni. So that's why kena tambah 1 lah untuk bright. Untuk bright sahaja. Sama juga dengan yang double slit. Yang double slit pun you darab 2 tambah 1 kalau dia adalah case bright fringe. Itu soalan kalau dia tanya what is the number. Soalan dia sebiji macam tadi tu. Mana soalan tadi tu? Kalau dia tanya number, ni. Kalau dia tanya observe. Nampak je perkataan observe, terus ingat theta 90 darjah. Okey, disebabkan minimum, jawapan akhir awak dapat tu darab 2.
Tapi kalau dia minta what is the number maximum that can be observed on the screen, so dia nak bright. So masih lagi theta is 90 degree. So darab 2 but you need to plus 1 lah sebab you kena include the central maximumnya. Okay. Boleh? Okay. Bip pula dah datang. Okay. So untuk single slit, apa-apa pun you tengok balik sini lah. Untuk single slit, formula dia adalah N plus half lambda dA adalah untuk bright. Kalau untuk dark, kita tak ada ni. Okay. Formula ni semua ada tapi cuma you tak tahu nak guna yang mana satu. Itu yang akan jadi masalah utama lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini. So yang ini awak dah boleh ni lah. Okay. So formula dia start daripada 67. So this one adalah yang double slit untuk bright. Yang ini yang double slit untuk dark. Dan you kena tahulah apa itu M, apa itu lambda, apa itu D. So itu semua kena tahulah. Dan M ni start dengan 0 M ni start dengan 0. Okay, so lepas tu ini adalah untuk boleh guna dua-dua lah untuk bright atau dark. Dan yang ini adalah untuk separation consecutive, sebelahan dia lah. Tak kisah dark, bright. Dia mesti dark, bright. Tak boleh dark, bright, tak boleh. Okay, 2 NT equals to M lambda ini untuk thin film, tak masuk lagi. Okay, yang ini pula, ini untuk case single slit. Tapi, awak tengoklah balik. Single slit, kalau yang ni tadi tak ada half untuk bright, tapi yang ni untuk dark. Yang ini single slit tapi untuk bright. Dan you kena tahulah, A ni adalah separation slit. Slit punya separation. Okay. Dah itu je lah. So nanti kita masuk kepada thin film pula. Okay. So cuma masalah dia dekat tadi tu lah yang saya cakap tadi ni. Dekat number of minimum ni lah. Okay, kita cuba tengok buat soalan. Okay, kita buat soalan ni. Okay, tengok soalan ni. Okay, a sodium light of wavelength. So dia ada bagi wavelength. So they give you lambda shine through a slit. So nampak soalan slit ini adalah SS. Single slit lah. So satu slit saja yang terhasil. Okay. So apa yang dia nak? Dia kata dia masukkan diffraction pattern visible from screen. So ni dibesar lah. Nampak dia screen dibesar dah. Settle. 0.6 meter away. The width of the central maximum fringe. Ini adalah W. Sebab dia kata width of the pembukaan pada central fringe tu. Bukan YN, bukan YN. YN tu mesti daripada center until apa number of order. Tapi yang ni dia hanya mention the word central maximum fringe. So this is W lah. Okay, determine width of the slit. Okay, namanya width of the slit tapi bukan W. Dia minta A. Sebab dia minta perkataan slit. So slit ni yang duduk kat sini lah, A lah. So we want to find A lah. So what is our A? So apa yang dia buat? So formula yang ada A, kita nak guna A sin theta equals to N lambda. Tak boleh. Why? Because we don't have theta and we also don't have the N. So tak boleh lah guna ni. So kita akan guna formula W ni lah. So apa formula W? W sama dengan 2Y1. W dengan theta W tu lain Kalau theta W tu, theta W adalah 2 theta 1. Kalau W, 2Y1. So ni, kena tahu lah ni. Okay. So, A sini W yang ni lah. W ni daripada yang center ni. Sampai first minimum yang dark ni lah. Dark depan ni kan dark, depan ni dark. Okay. So, W sama dengan 2Y1. So Y1 sama dengan N lambda D over A. N lambda saya dah hilang pula. Okay. N lambda D over A. Okay. Kenapa dia ambil N lambda D over A? Sebab dark ini kan minimum. Kita kan 2Y1. Y1 yang kita refer ni adalah minimum yang dark. Dark tak ada tambah. Okay. N ni kita boleh gantikan dengan 1 lah.
So awak akan dapat formula Y1 sama dengan lambda D over A lah. Sebab N adalah 1. So darab 2, so you akan dapat 2 lambda D over A. Okay, W is given here 5 cm, so 5 cm. So kita adalah 5 cm. So 5 cm. Okay, so kita ada 5 cm tukar. Okay, sama dengan 2 lambda is given to you. Tu lambda adalah ni nano. So and then D also they give to you 0.6. So we want to find E lah. So you will get the E. So inilah jawapan E awak. In meter. So ini adalah formula ini. Okay, yang ini tak ada Yang ni kena hafal. Ni kena hafal. Ni tak ada dalam list formula. So this one you kena hafal lah. Okay. The next one, dia suruh cari angular Y of central maximum. So they ask you to find theta omega ni. So kita nak cari theta omega ni. So apa formula theta omega? So theta omega sama dengan, conting jelas tu. Theta omega sama dengan 2 kali theta 1. So mana nak dapat formula theta 1? Guna formula A sin theta equals to N lambda. So saya nak jadikan theta sebagai subjek. So dapat theta 1 sama dengan shift sin N lambda over A. So again your N adalah 1 sebab you guna dekat minimum kan. So N you adalah 1. Okay, so theta omega akan sama dengan 2. Theta you adalah ni lah tadi. Sin N tu 1, tak payah letak lah. So lambda over E. Okay, so theta omega sama dengan 2. Okay, 2 sin. So lambda u dah ada. Lambda sebab N awak 1 kan. Okay, so bahagi dengan A tadi lah. A yang awak dapat tadi. So you akan dapatlah theta. Ini adalah angle je lah. Angle je. Tak perlulah letak above below sebab apa, yang ni tak ada paksi X, paksi Y. Yang ni bukaan dia tu, bukaan ni, theta omega. Sebelum dia nak sampai dot. So itu adalah formula dia lah. So kena ingatlah, theta omega atau nama dia angular Y of the central maximum fringe adalah 2 theta 1. Kalau dia minta Y of the angular, Y of the central maximum, so omega dia akan sama dengan 2y1. So yang inilah yang you kena hafal lah. Okay. So seterusnya tadi yang saya bercakap tadilah dia minta minimum fringe. Berapa yang boleh observe. So you guna formula A sin theta equals to N lambda. So angle kita akan pakai 90 degree, 90 degree. So A dah ada. A tadi awak dapat A sin 90 degree. N nak cari. Lambda pun dia dah bagi. Lambda tu adalah source punya Okay, so you akan dapat N to 3.97. But we only take the nombor yang paling kecil lah dia sebab dia tak complete lagi. So you get 23. So the number of maximum can be observed. So darab 2. So dapat 46 fringes. So you akan dapat 46 fringes lah. Tapi kalau soalan minta calculate the number of maximum fringes, so you need to times 2 and then plus 1 lah. Formula yang sama. Darab 2 tambah 1. Kita tambah half tu. Kalau dia minta minimum Kalau ni kena tambah half ni kalau dia minta maksimum. Sebab yang ni pun dia tambah half. Okay, state similarity. Apa similarity antara dan double slit dengan single slit? Both pattern akan menghasilkan dark dengan bright fringe. The central adalah bright fringe. Itu adalah similarity. Okay, apa different dia?
Different dia, the white fringe same lah, betul lah. Dia punya kelebaran fringe dia adalah sama, but for single slit dia punya central adalah wider lah than other fringes. The intensity of bright fringe reduce slowly as the distance increase, but for this one dia rapid. Dia jatuh secara, kan tengok dia punya graph tadi kan, intensity dia jatuh secara rapid. Okay, soalan seterusnya tadi apa pula ditanya? How many bright fringe can be produced on the screen? Ni soalan ni lah. If a green light, so dia bagi wavelength, and then on a slit. So ini adalah case single slit with white off. So ini adalah dia punya W. How many bright fringe can be produced on screen if the green light of the wavelength is incident on a slit with the white off? With ni bukan W, ni A ni saya rasa ni. Ni A. Incident with of a white. Ni A. Ni A. Sebab slit punya slit. Ni slit punya. Kalau W dia mesti perkataan central maximum. So tak ada perkataan central maximum. Dia nak cerita pasal slit punya white ni. So A lah. Ni A. Okay, so kita tengok apa dia buat. So dia guna formula A sin theta equals to that's what saya kata tadi, kalau untuk bright mesti tambah half lah. So n plus half lambda. So A dah ada tadi, darab 10 negatif 6 sebab micro. Theta you mesti 90 degrees. So n nak cari plus half lah sebab dia adalah setengah. So lambda is also given lah, dia bagi green light tadi. So you akan dapat N adalah 13.97. So kita akan pilih 13. Okay. Hello. Okay. So lepas tu yang kita akan nampak adalah darab 2 tambah 1. Inilah contoh dia, darab 2 tambah 1. Faham tak? So maksudnya dekat awak punya ni, dekat awak punya note ni, tolong tambah sikit, saya tak letak, saya dah hilangkan, saya takut saya pergi padam kot. Tambah ni, A sin theta sama dengan N plus half lambda. Tambah tu. So gitu adalah untuk case bright fringe. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So, habislah yang double slit dengan single slit. Paling penting you tahu formula. Yang tricky dia adalah dark fringes tu, tolak 1. Dan cuma kalau ditanya observe kan, kalau observe tu darab 2 lah. Cuma plus 1 kalau dia adalah bright. Untuk kedua-dua case tu lah, kalau untuk bright ni kena tambah 1, kedua-dua case. Darab 2 tambah 1. N darab 2 tambah 1. N darab 2. M ni M darab 2 tambah 1. Alah, tulis pun dah dapat betul lah. M darab 2 tambah 1. M darab 2 tambah 1. Kalau yang ni darab 2. M darab 2 je. Kalau ni M darab 2 tambah 1. Okey. So, seterusnya kita masuk kepada thin film. Okey, thin film ni sangat seronok lah. Thin film ni tak susah, sangat senang. Thin film ni tengok soalan, lukis, lepas tu tahu apa yang nak kena buat. Okey, thin film. Thin film. Saya nak kena pen. Okey. Kita masuk kepada nombor
Okey, kita masuk kepada thin film. Okey, thin film yang you kena tahu identify the occurrence of phase change. So you kena tahu ada dua perubahan lah. Satu adalah in phase, satu lagi adalah anti phase. Describe with the A diagram the interference of light in thin film at normal incident. Okay, and then use the equation for non-phase diffraction. Okay, so yang ini adalah untuk no phase different. So dia adalah non-reflected coating. So kalau baca soalan nanti kena be careful lah dengan wording non-reflected coating. Kalau non-reflected coating maksudnya dia adalah in phase lah. Dia tidak reflect lah. So formula ini tak apa, nanti formula tu kita hafal. Okay, for reflected light on phase different pi, so ada perubahan. So dia dipanggil reflected coating. So dia ini adalah anti-phase. Yang inilah. So M dia sama jugalah yang ini. And then explain the application. Contoh dia solar panel, glass tint. Itu adalah contoh kegunaan thin film lah. Saya suka bayangkan thin film ni tinted kereta. Senang je awak tengok tinted kereta. Tinted kereta kan, kenapa pasal tinted kereta? Sebab kita tak nak kereta panas kan. So kenapa boleh berlakunya kereta panas? Sebab benda ni lah. Ada berlakunya interference of reflected light of thin films. Because tinted kereta tu dia buat berapa thin film. Itu contoh application lah tinted kereta. Okay. So, mari kita tengok apa ni. Yang ni senang je, dia baca-baca ni macam pening juga tapi senang je. Okay, so pertama sekali interference ni due to reflected of weight is observed in many lah. So contohnya bright colour reflected in from oil ataupun water or soap bubble. Okay, rasanya ada gambar kat sini. Thin film interference. Semalam saya tunjuk. Ni contoh lah. Ini adalah contoh eksperimen dia buat untuk thin film. So nampak dia colourful jugalah colour dia. Ini adalah soap bubble punya thin film lah. Okay. So dia berlaku disebabkan why do we have ada berlakunya reflection ni? Sebab because dia ada phase change. When the wave is travel lah. So as the result dia ada berlakunya reflection. Okay, yang ni semua saya tak nak lah go through ini, kalau baca pun awak pening lah. Tapi yang inilah boleh saya pergi yang ni sekejap. Okay, dia ada dua medium lah. So if your light is travel from lower refractive index to higher refractive index, so dia akan ada pi phase change. Kenapa dia ada pi phase change? Because ni macam contohnya you baling ni apa ni? Tali yang kurus dengan tali yang gemuk. Okay, tali yang kurus dengan tali gemuk. So you daripada lower ke higher kan, medium. So what happen? So dia punya transmitted pulse dengan reflected pulse dia akan ada pi phase change. Nampak ni? Ada perubahan sebanyak pi. So dia ada perubahan. Ini contohnya lah. Ini contoh string analysis lah. So kita ada incident pulse. Okay, bila dia langgar je yang gemuk ni, tali yang gemuk ni. So tali gemuk ni akan terima transmitted pulse. Okay. And also akan berlakunya reflected. Sebab tadi tu tak sama besar, so akan berlakunya reflected pulse lah. And this transmitted and reflected pulse ni akan menghasilkan pi phase change sebab dia telah bertukar. Nampak ni, dia punya ni adalah sebanyak pi. Okay, kalau untuk higher pergi ke lower, there are no phase change. Tak ada phase change. Ni tali gemuk ni pergi kepada tali kecil. Cuba awak tengok. Dia punya phase change dia tak ada. Sebab apa? Dia terus sambung. Reflected wave dengan transmitted wave dia terus go on. So there are no phase change. So dia terus macam bersambung. Dia buka ke atas, yang ni pun dia ke atas. So there are no phase change lah. So tak ada berlakunya pertukaran fasa. Kalau tadi tu ada berlaku pertukaran fasa, yang ni tak ada berlaku lah pertukaran fasa. So that's why delta L dia zero lah. Dia no different juga.
Okey, tapi yang ni adalah contoh dekat thin films. Okey, so pertama sekali awak tengok dekat N. N ni, N. Okey. So, kalau daripada high lower pergi ke higher ada apa tadi? Pi. Lower ke higher mesti ada pi. So, yang ini adalah incident ray. So, dia akan masuk, transmitted, satu lagi reflected. So, akan berlakunya pi phase change lah dekat sini. Okay, yang kedua, dia masuk incident, dia akan transmitted dan berlakunya reflected. Dan ini pun ada pi jugalah sebab dia daripada 1.5 masuk 3.5. So, dia daripada higher ke lower. So, dia akan ada pi phase change. So, apa yang berlaku dekat sini? Delta V dia dekat sini akan jadi pi tolak pi. So, you akan dapat 0 lah. So, berlakunya phase difference sebanyak 0. Okey, kalau dari situ nanti dia terbitlah formula ni. Ni formula untuk konstruktif, yang ni untuk konstruktif, ni untuk disruptif. Tak apa, yang ni contoh dia adalah oil film dengan water dan semualah. Okey. Kalau untuk kes ni, okay, awak tengok yang ni pula. Yang ini adalah daripada higher pergi ke lower. So ada pi phase change. Tapi the next one, incident dia masuk daripada higher ke lower. So there are no phase change. So tak ada perubahan. So what happened to my delta V? So delta V saya akan jadi pi tolak 0. So akan ada pi rad lah. Ada pi rad sebanyak pi perubahan lah. So dari situ nanti akan terbitlah formula ni. Okey. Formula ni kalau awak tak nak hafal pun tak ada masalah. They give to you. Okey, saya nak just awak ingat bila nak buat soalan chapter thin film ni, dia senang. Nama movie yang kita nak tengok thin film. Pertama sekali, okey, lukis dia punya layer. Tengah-tengah mesti thin film. Contohnya kita ada, dia mesti 3 layer N1, N2, N3. Okay, N1 adalah air, N2 adalah thin film, N3 adalah water katakanlah. Okay, so kalau you nampak je dia punya refractive index in, makin ke dalam. So ini adalah in phase. Okay, case yang kedua kita ada 3 layer juga, N1 is 1. N2 is 1.3 but N1, N3 is back to 1. Ini contoh soap bubble. Sebab soap bubble kat luar adalah air. Dalam dia bubble lah. Bubble pada water kan 1.3. And then inside the soap bubble is air bag. So ini contoh lah soap bubble. So kalau you tengok kepada dia punya perjalanan dia ni, in and then dia going out balik lah. Sebab ini makin ke dalam, yang ni keluar. So ini adalah anti-phase. So, ini je lukis. Lukis you tengok dia in phase atau anti phase. Okey, lepas tu formula. Okey, in phase, you ingatkan kalau in phase, tengah-tengah dia adalah bright. So, best friend dia adalah bright. So, formula dia in phase, kawan baik dia adalah bright fringe. So, formula dia akan jadi 2NT equals to M lambda. So, what happened to dark? So, dark akan jadi tambah setengah. Untuk antiphase, kawan baik dia adalah dark. So dark yang akan jadi 2NT equals to M lambda. But for bright, dia akan jadi 2NT equals to M plus half lambda. So inilah benda yang you kena faham. So itu je sebenarnya. Pertama awak lukis. Okey, cari siapa BFF dia. Kalau in phase, BFF dia bright. So formula dia tak ada half. Anti phase BFF dia adalah dark. So dia tak ada half. Okey, apa tu N? N ni adalah, cuba tengok banyak N kan? Okey, ingat balik tajuk utama dia adalah siapa? Thin film. So N saya mestilah thin film. So tengah-tengah lah. N ni selalu refer kepada tengah-tengah ni. So make sure ya you punya thin film duduk tengah-tengah. Jangan dia duduk kat bawah. Sebab dia mesti duduk kat layer tengah. T, apa tu T? Thickness. Thickness of thin film.
T itu thickness of thin film. M is number of order lah, berapa number of order yang you nak. Lambda is the wavelength. Kenapa ada number of order macam gambar saya tunjuk tadi? So we have a lot of layer lah. So that's why kita nak tengok berapa number of order yang you nak tengok. So macam kalau case ni tadi, you akan dapat ini anti-phase lah sebab tengah-tengah dia dark bright. Dia ada yang tengah, ada yang tak ada tengah. Kejap dia ada. Ada yang macam ni. Ada yang macam ni. So that's why kita akan ada plus minus lah. Ada yang tengah dia bright. Ada yang bright, dark. Ini colourful. Macam dekat apa ni. So that's why kalau tengok formula yang saya bagi ni, dia ada tengah ke? Dia tak tengah. Sekejap. Itu adalah case editing dah confused dah. Okay, so formula dia ni kan, ni tadi. Okay, yang terbalik. Dia tak tengah. Okay, so dia tak ada tengah. Awak jangan, formula dia semua adalah positif. Ni, formula dia semua positif. So dia tak akan ada darab dua lah, betul lah kalau tengok gambar tadi pun mana ada itu neutering. Saya dah bercampur dengan neutering. Okay, ni. So dia, dia punya set tengah dia adalah dekat mula-mula ni. Mula-mula ni, center ni adalah 0. Ini color. So that's why dia hanya ada satu sahaja order lah. So dia tak akan ada plus or minus. Dia only one saja. Yang ni lain yang ni ada Newton ring. Ni Newton ring. Ni benda yang tak belajar. Dulu orang belajar, sekarang tak ada lah, tak belajar lah. So you hanya ada satu side sajalah. So dia akan gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. So dia hanya ada positif sajalah, only positif. Okay, tak apa kalau tak faham ni, kita buat soalan ni. Saya suka soalan ni sebab sebenarnya you lukis dan then you boleh buat. Okay, kita tengok soalan tutorial. Kita tengok soalan dia. Tim filem ni lagi senang daripada semua-semua tu. Tim filem lah yang paling senang. Okay. Manalah soalan tim filem ni. Okay. Jadi 3 rasanya je soalan dia. Okay. Start daripada nombor 4, 5 sampai 6. Okay. Kita buat. Awak tengok apa macam mana saya buat Okay. A non-monochromatic light. What's mean non-monochromatic light? Maksudnya bukan satu cahaya colourful lah. Kalau monochromatic satu ni kan. Satu cahaya je. So non-monochromatic light ni ada 2 cahaya lah. So betul lah. Dia ada 2 wavelength iaitu lambda 1, lambda 2. When we talking about lambda wavelength, we are talking about the colour cahaya yang keluar. Mungkin satu colour red, satu colour merah. Ni kat bawah ni ada sebenarnya tulis ni. Visible light ni, kalau untuk red, colour ni. Orange ni, tak perlu hafal, dia akan bagi dalam exam. Okay, so bila saya baca soalan ni, saya faham bahawanya dia ni ada 2 colour. Sekejap, ini adalah yang double slit. Kenapa saya nak buat yang double slit? Nombor 5, sorry. Start nombor 5, ni yang double slit ni. Okay, a monochromatic light. Bila dia cakap monochromatic light, maksudnya satu colour je saya pakai. Ada one colour je light yang I will use. Okay, dia bagi lambda. Incident almost normally onto a glass plate 1.53. So 1.53 is here lah glass plate punya. 0 pula 1. With a thin transparent coating. So ini adalah thin film. Walaupun tak mention the word thin film, but you understand lah dia coated. Macam tinted kereta. Thin film tu dia coated. Coated tu apa? Coated tu salut. So this is 1.4 lah. So this one yang kita akan ambil lah. In the middle. Film coating tu yang kita. Sebab nama dia pun thin film. Tajuk cerita dia thin film. Dia punya superstar mesti thin film lah. Jangan nak ambil glass pula. Kalau tengok movie kan, karakter utama dia ni. Kena tengok karakter utama je. Okay, write down the expression of formation of constructive and destructive interference between the reflected light. So dia suruh tulis formula ni expression ni formula. Explain the symbol. Okay. So apa pertama saya buat, saya kata saya akan lukis balik. Okay, saya lukis balik. Saya akan label 1, 1.4, 1.53. Okay, dan dia adalah in. Kenapa dia in? Dia in kan? Dia in apa ni? Dia in phase kan? Anti phase, in phase kan?
Okey, in phase. Tengok awak dah tahu dah. In phase. Okey, awak tulis kat tepi. In phase. Sebab apa awak tahu dia in phase? Sebab dia ke dalam. Okey, siapa kawan baik in phase? Siapa BFF in phase? Right. Right, bagus. Right. So, formula bright akan dapat diskaun. Okey, kalau untuk dark, dia akan jadi M plus half lambda. Formula ni ada kat depan lah. So, dia tak ada half. Cari yang tak ada half tu. Okey. So, soalan tadi dia suruh write expression. So, saya dah menjawab soalan. So, inilah expression untuk bright dengan dark. So, tapi soalan tanya konstruktif dengan destruktif kan? So, soalan pertama sekali saya akan buat ni. Lepas tu baru saya jawab soalan. So, nombor 1 dia suruh you write down the expression untuk konstruktif dengan destruktif. So, saya tulis konstruktif interference. Formula dia adalah 2NT equals to M lambda. Okay, lepas tu kalau untuk destruktif interference 2NT equals to M plus half lambda. Lepas tu dia minta write all the symbol. So tulis where N, apa tu N? N tu adalah refractive index of thin film. Semua mesti hak milik thin film. Ada satu je tak bukan hak dia. Sebab apa nama tajuk dia pun tadi saya cakap apa? Kita tengah masuk cerita, kita tengah cerita movie thin film. So semua mesti thin film punya. T itu apa pula? Thickness of thin film. Thin film juga. M ni number of order of thin film juga. Thin film. So kita kena buat dalam bracket lah. M kita tak ada start dengan kosong ni. Start dengan kosong. 0, 1, 2, 3. Dia tak ada plus minus. Okey, dan lambda. Lambda bukan thin film punya. Okey, lambda adalah wavelength. Wavelength of light. Atau source lah. Sebab lambda kan datang daripada light. Mana lambda datang daripada thin film? Thin film mana ada wavelength? So yang milik thin film hanyalah ini and number of order dan ini. Kena mention betul-betul lah. Itulah dia. Okay. Soalan number B. Nombor 2. Calculate the minimum. Bila saya nampak perkataan minimum, saya dah tahu dah ini adalah case dark. Lepas tu dia kata if destructive. Dikuatkan lagi lah dengan perkataan destructive. So betul lah kita punya assumption dia adalah dark. Okay, bila dia kata lambda dia bagi adalah nilai ni. So saya nak pakai yang mana? Saya pakai yang dark punya lah ni. Janganlah pakai yang bright. So saya akan pakai yang dark. So nombor 2 saya akan pakai 2NT equals to M plus half lambda. So N, berapa N? Ambil yang tengah-tengah ni. Apa dah conteng stupid dah. Ambil yang tengah-tengah ni. So sebab apa? Mesti thin film punya tadi. 1.4. Jangan ambil air punya dengan gelas punya. Sebab kita tajuk kita pun thin film. So ambil yang thin film punya. Thickness we want to find M. Okay. Kalau baca balik dia minta minimum thickness. So minimum adalah paling lowest lah. So M paling lowest adalah 0. So kita akan ambil yang 0 lah. Dan lambda U adalah 550 nanometer. 10 negatif 9. Okay, so you akan dapatlah thickness. So kita tekanlah calculator. Calculator ni apa jadi macam ni lah pula. Aku tak tahu. Adalah tu orang tekan ni. Formula kan tak tahu apa benda ni. Kenapa jadi macam ni diberikan.
Tiba-tiba banyak pula. Macam ni. Ni. Ni betul lah. Ni baru nombor. Okey, clear 2 darab 1.4 darab X. Okey, sama dengan setengah darab 5 salah. Darab salah situ bawah tu pun salah. Oh, salah. Okey. Darab 550 power of negatif 0 power of negatif 9. Betul tak? Ni. Okey, shift calculate. So saya dapat 9.82 times 10 power of negative 8 meter. Okay. So kita tengok jawapan. Betul tak? 9.82. Betul lah dia buat dalam nano. Saya tak buat dalam nano. Tak ada masa nak buat dalam nano. Biar je jawapan macam ni. Jawapan awak biar je. Tak perlu nano tu tak ada. Biar je jawapan. Unless dia minta. Kalau dia minta baru buat. Kalau tak ada, tak payah nak buat. Kita ada banyak soalan lagi nak buat. Okay. So nampak tak macam mana saya buat ni? So inilah cara saya buat. Pertama sekali kena lukis, tulis. In phase ke anti phase? Macam mana tahu in phase anti phase? Tengok dia punya nombor tu. Makin ke dalam in phase. Kalau kejap naik kejap turun itu adalah anti phase. Okey, lepas tu tulis formula. Lepas tu pakai apa yang you nak. Okey. Kalau tak faham lagi kita cuba try buat nombor B Okey. Untuk M ni lah. Okey, M ni selalunya kita start dengan 0. Kecuali M lambda. Kalau 2 NT equals to M lambda, M tak boleh 0. M kena 1. Kenapa M tak boleh 0? Sebab kalau you letak 0, thickness you dapat 0. Kalau thickness 0, meaning tak ada apa benda you buat. Thickness 0 maksudnya macam ni. Saya tanya, saya tanya Yap. Yap, berapa tinggi awak? Awak kata 0. Wujud tak Yap? Tak wujud lah. Tak wujud. Kalau thickness 0, meaning benda tu tak wujud. Saya tanya Man, berapa tinggi awak? 0 tu, 0. Maksudnya you tak wujud. So that's why M ni kalau untuk plus half, yes you start with 0 because dia start dengan dark lah maksudnya. Tapi kalau you nak M adalah lambda, so you kena start dengan 1. Kalau tidak, you tak akan dapat jawapan. Okay, there are some M plus half tak start dengan 0, ada start dengan 1. Okay, macam contoh soalan ni nanti Kalau kita tengok soalan nombor B ni, M dia bukan 0. Okay, nanti kita tengok kenapa M dia bukan 0. Okay, kita buat soalan nombor B. Okay, soap bubble. Okay, bila bayangkan soap bubble ni, sebenarnya dia adalah mesti air, bubble, air. So, dia adalah kes apa? Dia adalah kes anti-phase lah. Okay, kalau tak tahu pun awak kena tengok lah. Dia bagi tahu refractive index untuk bubble tu adalah 1.3 dan dia kata air is both inside and outside. So, mesti lukis 3 layer. So, N1 air, N2 bubble, N3 air. Sebab dia cakap tadi dalam dia mesti air. Inside and outside is air. So, ini adalah kes apa ni? In phase ke? Ni kes apa ni? Anti-phase. Anti-phase, yes. So yang ini kalau awak faham yang ini tak ada masalah. Okay, siapa BFF anti-phase? Siapa kawan baik? Dark, very good. So dark akan diberi discount lah. So dia tak akan ada plus half. So itu cara dia padam. Okay, so saya buat kat tepi. Terus tulis supaya yang ni awak terus tahu. Okey, ini adalah case anti-phase sebab dia berkeceramuk kan. Dia tak ke dalam. So kawan baik dia dark. So dark formula dia akan jadi 2NT equals to M lambda. Tapi kalau untuk bright, dia akan jadi 2NT equals to M plus half. Yang plus half tu dekat M, ya bukan dekat N. N tu adalah ini. Buat apalah ini nak tambah half. Yang tambah half tu adalah dekat M. Number of order. Okay, so baru saya baca balik soalan. Okay. What is the wavelength of visible light is mostly strong reflected from a point of a soap bubble where the thickness adalah ini. So bila baca soalan ni, alamak ini case dark ke case bright? Okay, saya baca balik soalan. What is the wavelength of visible light? Okay. Apa maksud visible light? Visible light ni adalah banyak-banyak color. Color merah, biru yang boleh nampak lah, color rainbow tu. So bila we are talking about colors, actually kita bukan nak bright lah. Kita nak bright lah.
Sebab dia kata ada colour. Ada colour, nampak ni. What is the, bukan ada colour, ada light. What is the visible light? Benda yang boleh nampak. Kalau dia kata dark, baru kita akan pilih dark. Ataupun no light. No light, baru dark. Tapi kalau ada perkataan light, dia nampak cahaya, so maksudnya itu adalah bright. So kita akan pilih formula bright. Okey, so soalan nombor 1, saya akan guna formula bright. Sebab ada perkataan visible light, dia nak cahaya. So N saya mestilah ambil yang thin film lah, tengah-tengah tu. Thickness dia dah bagi 250 darab 10 negatif 9. M saya 0 tambah setengah, so lambda. So saya nak cari lambda lah. Sebab soalan suruh tanya apakah wavelength. Wavelength apa yang kita pakai tu. Okey, so yang ini kita gunalah kalkulator kita gunakan canggih. So guna yang macam ni lah. Guna yang macam saya ajar ni lah. Sebab kalau tidak nanti nak buang sana, pergi sini, so salah. Darab X. So yang ini awak dapat 1.330 times 10 power negative 6 meter. Okey. Lepas tu, dia tanya what the colour respond to. Bila saya tengok colour untuk visible light ni daripada ini nano. So saya kena tukarlah nano. Nano 9 kan? 7, 8, 9. So saya dapat 1330 nanometer. Okey, bila saya tengok balik, alamak, saya punya ni beribu, 1000 lebih. Paling maksimum 700. So maksudnya saya punya jawapan salah. Baik, salah pula cikgu kata. Okey, kenapa salah? Sebab 133 nanometer is not a visible light. Dia adalah light lain. Ingat tak SPM awak belajar pasal ni? Ni. Light. Benda ni. Radio wavelength, microwave wavelength, infrared, visible light, ultraviolet, x-ray, gamma ray. Saya rasa SPM ada belajar ni. So, dia bukan dalam visible light. Sebab dia more negatif, dia nano kan. So dia adalah ultraviolet atau x-ray lah di dalam lingkungan ni. Mana boleh nampak ultraviolet, mana boleh nampak x-ray. Awak buat x-ray, awak nampak ke light datang kat awak? Tak ada, kau tak nampak pun. So dia bukanlah visible light. So dia bukan range visible light. So maksudnya jawapan kita salah. So so maksudnya bila M0 tak akan terhasilnya colour. Dia akan terhasilnya benda ni. Benda ni adalah benda tak nampak. Dia menghasilkan wavelength, tapi wavelength tu bukanlah colour lah yang colour kita nak. Okey, so apa yang kita kena buat? Kita kena padam lah. Saya boleh padam lah, awak tak boleh padam. Okey, so saya tak start dengan kosong. Saya start dengan 1. Okey, saya buka, saya tulis balik, saya tekan kalkulator. Kalkulator ni tak boleh kot, nak tak 1 boleh tak? 1 dapat 3/2 lah kan? Boleh kot? Boleh. Jimat masa saya. So lambda saya dapat 4.433 lah darab 10 negatif 7. So saya nak tukar kepada nano 1, 2, 8, 9. So dapat 443.3. Dia 3 kan? Okay, nanometer. So ini jawapan saya lah. Okay, saya tengok balik. Ya, dia dalam range lah 443 tu kan. 443 tu kalau apa? Ni colour violet. So dia akan nampak colour violet. So itu dah menjawab soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 2 dia tanya what colour disease response. So nombor 2 awak tulis lah violet. Okay. Boleh? Boleh, Madam. So itulah cara dia. Okey. Seterusnya kita masuk kepada nombor 6. Okey. Siapa yang tak faham lagi? Okey, kita buat lagi. Yang penting awak tahu bezakan in-phase dengan anti-phase. Saya suka thin filler. Thin filler lagi senang pada yang double slit dengan benda lain tu. Benda lain tu memeningkan kepala. Okey yang ni.
Ajar memanglah pening. Mana ada belajar tak pening kan. Okey, nombor 6. A glass of refractive index 1.53 coated. Dia disalut dengan thin film refractive index 1.53. No light to be found when the thickness is this. Okay, ni thickness lah. Calculate the longest wavelength. So dia suruh cari lambda. Okay, pertama sekali apa saya buat? Saya buatlah dia punya cake layer tu. Kita kena buat cake layer dia tu. Okay, cake layer pertama ni datang mana? Mesti dah daripada air. Unless the question beritahu dia immerse in the water lah, baru kita letak water. Lepas tu dia langgar dinding siapa? Dia langgar thin film dululah sebab glass tu di-coated. Glass tu telah di-layerkan dengan thin film. So N2 1.43 dan last sekali barulah kita letak glass. So sunan ni kena betul lah, awak kena faham lah. Maksudnya ini case macam tinted kereta lah. Glass di-layerkan dengan thin film. Lepas tu ada air lah kat luar because light travel melalui air. Okay, so kalau kita tengok case ni beritahu saya ni case apa ni? In phase. Yes, in phase. Macam tu je. Okay, in phase. Siapa kawan baik in phase? Right. Yes, bright. So in phase kawan baik dia bright. So bright akan jadi formula dia. Tak ada half lah dia kawan baik. Dia bagi diskaun kat kawan dia. Dia imposin. So dia jadi 2NT sama dengan M lambda. Okay, kalau untuk dark, so dia akan jadi 2NT equals to M plus half lambda. Okay, so but now kita nak guna bright ke kita nak guna dark? Okay, baca balik soalan dia. Yes, perkataan no light. So kita akan guna dark lah. Sebab dia tanya no light. Okay. Sebab no light ni thickness dia ni. Awak tak boleh lah pakai untuk bright. Thickness untuk bright lain. Tak tahu berapa. Sebab setiap thickness tu berbeza-beza So saya akan pakai 2NT equals to M plus half lambda. So N, mana satu nak pilih M? Mesti pilih tengah. 1.43. That's why lukisan awak kena betul lah. Kalau awak pergi letak 1.53 kat tengah salah lah. Kena ingat yang duduk tengah tu adalah yang the one that coated. Yang the one that melayerkan coated tu. Thin film lah. Thickness dia berapa tadi? 1.04 darab 10 negatif 7. M saya mesti start dengan kosong lah sebab nak longest So dah lambda. Okay. So saya keluarkan kalkulator. 2 darab 1.43 darab 1.04 kuasa negatif 7 sama dengan setengah darab lambda. So saya akan dapat 5.95 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Tak perlu tukar pula nano ni. Betul lah 5.95. Tak boleh tukar nano. Buang masa. Bukan buang masa, kita nak SI unit, standard international unit. Dah habis soalan ni. Okey seronok kan? Senang je. Okey, kita tengok soalan pasir. Pasir kat mana sini? Ni pasir apa ni? Pasir apa? Sekejap. Saya tak pergi download lagi ni pasir baru ni. Saya buat pasir yang ke depan sikit lah. Tak nak buat belakang sangat je. Susah. Ni. Markah dia pun sikit je 3 markah. Okay, nombor. A soap film with refractive index 1.3. So ni soap film punya lah with minimum thickness. So ni thickness appear reddish under light. White light. Calculate the wavelength that is missing from. Bila dia suruh cari wavelength that is missing, so maksudnya dia suruh cari missing ni maksudnya dark lah tak nampak. Dark. Missing ni dark lah. Okay, so lukis dulu. Lukis 3 cake layer. So N1, N2, N3. N1 adalah air. So N2 yang coated tu lah. So 1.3 soap film ni lah. So yang N3 ni berapa awak rasa?
N3 ni apa? Tak tahulah nak pilih apa. N3 ni apa awak rasa? 1.0 Ya, sebab kenapa 1.0? A. Macam nak tahu sebab perkataan apa ni? Soap. Soap tu apa? Bubble. Sabun. Sabun. Sabun tu maksudnya tengah dalam-dalam dia tu mesti air balik lah. Soap ni dia mesti air, apa benda layer awak pakai tu air balik dalam dia. Sabun lah, sabun. Okay, so dia kes apa ni? In-phase ke anti-phase? Anti-phase. Yes, so ini adalah anti-phase. Siapa kawan baik dia? Dark. Ya, dark. So dia akan jadi 2NT equals to M lambda. So yang ini bright lah. Yang sama ni NT equals to M plus half lambda. Okay. So sekarang ni saya akan guna formula dark. Kenapa guna formula dark? Sebab alamak, tapi yang ni appear reddish adalah tak boleh. Saya tak boleh guna dark ni. Baca balik soalan. Sebab dia bagi minimum ni appear red. So ini maksudnya colour punya. Ni thickness ni adalah red punya. So soalan awak ni bukan minta dark ni. So calculate the of the light that is missing from the reflection. Okay, so awak kena guna bright punya. Sebab thickness yang dia bagi awak ni adalah thickness untuk reddish. Untuk red punya. Nampak red kan? So what is the wavelength yang missing? So kita ambil yang paling lowest lah. So 2NT sama dengan M plus half lambda. So 2N saya yang tengah-tengah 1.3. Thickness saya 0.177 darab 10 negatif mikro negatif 6. M kosong tambah setengah lambda nak cari. Okay. Sebab thickness yang dia bagi ni adalah waktu dia reddish. Okay, so 2 darab 1.3 darab 0.177 power of negative 6 sama dengan setengah darab X. So you akan dapat 9.204 times 10 power of negative 7 meter. Betul tak? Tak jawapan ni? Ni 2000 apa? 19. Ada jawapan ke saya bagi? 2019. 2019. Tapi jawapan tu pun kena be careful juga. Dia pakai ni lah. Dia pakai dark. Komputer lah benda ni. No, sebab dia bagi yang thickness tu adalah pakai dark. Sebab perkataan missing Tapi thickness ni dia bagi thickness untuk, jadi thickness adalah constant Aduh. Tengok je soalan lain. Madam, Ya. bukan ke itu anti-phase, jadi memang kena guna dark. Itulah sebab missing kan perkataan, tapi thickness tu dia bagi thickness ni. Okay, kita baca ni. Calculate the thickness of soap. Sisa ni dia bagi adalah lambda product constructive. Dia bagi soap adalah 1.3. So dia suruh calculate thickness kalau ada light. Okay, yang ni tak ada masalah lah. 2NT M plus half sebab ada light. Ni tak ada masalah. Tu ayat dia tu tadi lah. So kita kena tengok ayat yang last tu lah maksudnya. Maksudnya awak kena tengok ayat yang last tadi. Missing. Kena tengok ayat yang missing ni. So missing ni adalah no light lah. Memang dia tak nampak pun.
Calculate the wavelength of the light that is missing from reflection. So, kena guna yang dark. Cuba tengok soalan lain lagi. 2017. Mama. 2017. Macam ni soalan number C. Figure, aduh dia bilang pula dah. Okay. Figure 6 show a flint of glass refractive index 1.6. So dia dah lukis kat awak senang je lah. Ini awak tahulah dia adalah in phase. So kawan baik dia adalah bright lah. Okay, so dia suruh lukis apa ni? Sketch the light ray that interfere after being reflected from both surface. Label the reflected ray undergo phase change. So awak kena lukis lah dia punya ni. Boleh pula dia pergi tanya soalan dia suruh awak lukis. Okay, so yang ini awak kena tahu punya dia punya lukisan lah. Okay, yang ini incident ray datang. Incident ray datang, so dia daripada ni dia masuk, dia akan ada transmitted and then reflected. So ray pertama ni pi. Kenapa pi? Daripada lowest ke highest, so dia pi. Okay, yang kedua pula adalah daripada sini masuk, dia masuk dan dia akan ada reflected lah yang kedua. So ini pun adalah phase change lah sebanyak pi. So ada berlakunya perubahan. Lukisan dia ni betul ke? Tengok balik macam lain macam tengok. Oh, dia stop sampai situ je. Mana? Ni tadi. Lukisan awak ni dia masuk dalam ni. Tak perlu tu buat sampai bawah tu, hanya buat sampai dekat sini je. So incident reflected, incident keluar reflected, so pi change. So betul lah lukisan dia tu awak hanya ambil yang ni je. Tak pernah pula kasi nampak, lupa ada soalan macam ni. So pi red phase change, satu lagi pi red phase change. Ingat kalau daripada lowest ke highest mesti pi ni lah pi phase change. So ni tadi kat sini lah pi. Okey, soalan seterusnya dia tanya what is the minimum thickness kalau appear to dark. Ini soalan dia okey sikit lah, dia tanya dark. So maksudnya yang ini adalah in phase. So in phase tak kawan dengan dark, so dia formula dia kena tambah half lah. So kita guna formula yang ada half. Okey. So M awak start dengan 0 lah, sentiasa start dengan M0. So lepas tu awak guna formula ni. So awak akan dapat lah yang ini adalah, kenapa formula tinggal ni? Oh ni setengah. Okay. So dia 2NT sama dengan M plus half lambda. So 2N. N berapa dia bagi N? N tengah-tengah tu 1.38. Thickness nak cari M kosong tambah setengah, lambda awak adalah 565 darab 10 negatif 9. So awak akan dapatlah thickness. So ini jawapan thickness. Okay, boleh tak? Saya tak sangka ada soalan pasal lukis ni. Sebab memang boleh lah keluar soalan lukis. Sebab apa dalam awak punya learning outcome, dia tanya tadi with 8 diagram. So you need to know lah how to draw this. Memang kena tahulah pasal drawing. Pasal drawing ni kena tahulah. Mike. Method. Ya. Kalau dia punya arrow dari yang kurang tumpat ke lebih tumpat, dia kena change ke dia punya angle.
Yes, angle dia kena change sebenarnya. So ingat ya, kalau dari N kecil ke besar, pi. Phase change dia adalah pi. Saya tengok nota awak. Kena letak pi phase change je. Jangan letak phase change je. Letak pi phase change. Kalau dari yang satu lagi tu, letak 0. No phase change. Satu lagi tu pi phase change. Satu lagi 0 phase change. Sebenarnya dia punya straight, dia tak straight dalam terus. Dia nampak ni dia sengit sikit. Dia buat sengit sikit. Dia makin menghampiri normal, right? Ingat lagi tak tu? Ini normal awak sini. So dia menghampiri. Tapi tak apalah, dia tak tengok sangat yang tu, dia nak tengok yang ni. Markah dia pun tadi berapa tu. So yang inilah yang kita tahu pi red dengan no phase change. Okay, so saya ulang balik lah. Yang ini apa yang awak kena tahu untuk thin film. Thin film tu kena be careful dengan wording tu. Missing, no light, dark. Dark tu memang dark lah. Apa lagi? Apa-apa benda lah yang berkaitan dengan kejahatan lah. Itu dark lah. So kita pecah kepada dua, iaitu in phase dengan anti phase. So kalau in phase, gambar rajah dia macam mana? Gambar rajah dia makin ke dalam. So N1 dia 1, N2 dia katakanlah 1.5, N3 dia adalah 2. So itu adalah in phase lah. Hilang pula dah. Okay. So kawan baik dia tadi siapa? Kawan baik dia tadi adalah thin film. So in phase. In phase. Anti phase. Okay. So ini 1.2, 1.5. So in phase. Kalau anti phase dia adalah satu, dia macam burger. Saya suka bayangkan dia macam burger lah. Dia balik satu macam burger. So ini macam ni. Okay. Kena tahu lukisan. Okay, lukisan ni tak boleh dah lukis macam ni. Cik, padat balik. Tak boleh buat lukisan macam tu. Kita kena buat lukisan yang betul. Okay, so dia punya ni mana tahu. Okay, so kita buat lukisan yang betul lah. Sebab tak sangka ada soalan pasal ni. Pasal melukis. Okey, macam mana dia punya lukisan? Masuk. Lepas tu dia sengit sikit. Lepas tu ni ada reflected. Ini ada ni macam ni. Tu dia keluar. Ni tak boleh straight. Dia masih sengit-sengit sikit lah. Okey. Okey. So awak tulis yang ini adalah yang pertama lah adalah pi. Pi phase change. Yang ini pun pi nombor 2, pi phase change. Okay. So yang ini masuk, dia sengit sikit, ini reflected. Yang ini dia keluar, dia sengit sikit lah. So yang pertama pi phase change. Yang ini 0. No phase change, no phase change. Phase change. Okay, ni yang nombor 2. Okay, tapi kalau soalan tak suruh lukis macam ni, awak buat macam saya buat tu lah. Ni. Okay, siapa kawan baik dia? Kawan baik ini adalah bright. So bright adalah 2nt equals to m lambda. Kalau ni kawan dia berapa baik dia siapa? Dark. So 2nt equals to m lambda. Mula saya buat bracket. 2nt m lambda. Kalau untuk dark, dia terbaliklah 2nt sama dengan m plus half lambda. Dia main lagi lah. Untuk bright, dia main benda ni lah. Equal to m plus half lambda. Okay. So, m kena ingat dia bermula daripada kosong, 1, 2, 3, dot. Dia tak ada plus minus. Okey, kalau MU adalah ini dengan ini, dia start dengan 1. Dia tak akan 0 lah. Tapi kalau MU ini dengan ini, dia start dengan 0. Kecuali macam case tadi lah,
Bila you start dengan 0 atau 1 tadi, dia tak dapat visible light. So you kena ubahlah M tu. M je kebanyakannya yang you kena ubah. Okay, boleh faham tak tu pasal in phase dengan anti phase? Boleh, madam. Ya, saya harap in phase dengan yang ini bolehlah dapat markah banyak sikit sebab yang ni soalan dia kalau in phase anti phase, in phase film ni senang. Tapi kalau dia soalan yang double slit tadi tu dia banyak kena fikir, duduk dan diam sikit lah, kena fikir sikit. Okay, saya stop dekat sini dulu. So saya tinggal diffraction je lah, last diffraction. So hari esok saya masuk diffraction. So nanti boleh buatlah tutorial. Okay, boleh? Okay, madam. Alright, so saya stop dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Okay, bye. Thank you, madam. Aziz, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Sama. Nuh makan. Ni tidur lah ni. Ridwan, Abigail, Nazifah, Husna. Nampak. Cici. Tidur